Tajuk artikel bab 3 ini adalah tugas profesional, hak pelanggan atau dikenali sebagai professional duties, client's right. Ianya merupakan kajian yang dijalankan oleh Michael DeBellis, iaitu Profesor Falsafah di Colorado State University. Artikel ini bertemakan cara bagaimana anda memahami dan mentakrifkan hubungan antara diri anda dan pelanggan secara besar-besaran, menentukan kejayaan masa hadapan anda dan kebahagiaan anda di dalamnya. Hubungan profesional tidak seperti hubungan dalam banyak persekitaran kerja dan jenis dunia. Ianya cenderung untuk jangka panjang. Secara umumnya, anda tidak mahu doktor baru atau peguam baru setiap kali anda menghadapi masalah baru. Selain itu, hubungan profesional pelanggan adalah untuk membangunkan layanan model beretika, mengawal hubungan profesional klien, namun model dan norma etika seiring menganggap fakta tertentu suatu yang berasas. Tema yang dijalankan dalam artikel ini adalah seiring dengan etika profesional yang kita pelajari, dan ianya merupakan satu etika yang bagus. Isi kandungan penulisan artikel ini berkaitan dengan hubungan antara golongan profesional dengan klien atau pelanggan mereka. Golongan profesional ialah seorang yang pakar yang akan bertindak mengikut arahan klien mereka, manakala klien akan memberikan upah kepada golongan profesional untuk melindungi atau bertindak untuk kepentingan tertentu. Artikel ini turut membincangkan berkaitan dengan tanggungjawab etika, iaitu satu peraturan etika yang melarang peguam secara amnya terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, rasuah, dan lain-lain. Artikel ini menyentuh berkaitan dengan profesi seorang doktor, di mana doktor tersebut mempunyai hak untuk menolak pesakit. Terdapat beberapa persoalan yang telah dinyatakan di dalam artikel berkaitan dengan hak untuk menolak pesakit. Artikel ini turut membincangkan berkaitan dengan permohonan klien atau pelanggan untuk membuat tuntutan insurans kerana merupakan tanggungjawab profesional mereka. Seterusnya, artikel ini membincangkan berkaitan dengan pengiklanan yang dibuat oleh peguam perlulah relevan dan tidak mengelirukan bakal klien mereka. Isi yang ketujuh. Artikel ini ada menyentuh berkaitan dengan ahli farmasi yang mempunyai hak untuk membantah. Isi ke-8. Artikel ini juga menerangkan berkaitan hak untuk menolak sebarang tindakan yang bercanggah dengan etika, moral atau kepercayaan keyakinan peribadi yang mendalam. Isi yang ke-9. Artikel ini menerangkan juga hujah-hujah yang berkaitan dengan isu-isu yang berbangkit sebelum ini. Isi yang ke-10. Artikel ini menerangkan berkaitan dengan mitos-mitos yang timbul dalam perubatan. Sesetengah pakar perubatan masih tidak percaya dengan doktrin persetujuan maklumat. Ini Pendapat tentang artikel. Artikel ini menyentuh berkenaan tugas seorang profesional dengan pelanggannya, yang mana penulis menceritakan tentang tugas seorang profesional seperti seorang peguam, doktor, jururawat dan lain-lain terhadap pelanggannya. Seseorang yang bersikap profesional semestinya mahu memupuk hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka, bukan kerana ianya menghasilkan kehidupan profesional yang berjaya. Akan tetapi ianya merupakan suatu kewajipan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang profesional terhadap pelanggan mereka.
Jadi artikel ini sangat sesuai dan relevan untuk dibaca kerana penulis menceritakan tentang tugas-tugas seorang profesional dan hak-hak pelanggan. Seperti yang kita ketahui, setiap apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa hubungan antara profesional dan klien ini adalah sangat penting untuk dijaga kerana hubungan mereka ini adalah sangat istimewa. Disebabkan kedua-dua pihak ini saling bergantung antara satu sama lain, terutamanya dalam melakukan sesuatu keputusan ataupun tindakan. Okey, sebagaimana yang kita dapat lihat, hubungan antara guru dengan pelajar, doktor dengan pesakit, peguam dan anak guam dan sebagainya lah. Namun apa yang membezakan kedua-dua pihak ini di mana golongan profesional ini mereka ini menjalankan tanggungjawab ataupun menjalankan amanah mereka berlandaskan kod etika kerja mereka yang memang sudah ditetapkan oleh pihak atasan lah. Dalam masa yang sama, golongan profesional ini mampu menjaga hak klien ataupun pelanggannya. Apa yang saya nak tekankan di sini bahawa kod etika profesional ini sangat penting untuk ahlinya ataupun untuk golongan profesional supaya mereka ini mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam masa yang sama, mereka mampu meningkatkan pengetahuan untuk terus memberikan perkhidmatan ataupun servis yang lebih cemerlang dari semasa ke semasa untuk pelanggan ataupun klien-kliennya. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.